Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Polri bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada anda yang sudah subscribe dan juga kepada anda yang support channel ini. Guys, kami juga ingin nyatakan pada anda, terutama anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat 300 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara para artis atau personality Bollywood lainnya yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran anda. InsyaAllah kami akan buatkan juga video tentang mereka. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, kali ini kami akan bahaskan tentang aktris yang bernama Bindu yang cukup popular dalam filem-filem Bollywood pada tahun 70-an lalu berdasarkan permintaan yang anda kirimkan kepada kami. Bindu atau nama lengkapnya Bindu Nanubai Desai dilahirkan pada tanggal 17 April 1941. Beliau merupakan mantan aktris di India yang popular pada dekad 70-an. Bindu tercatat membintangi lebih daripada 160 judul filem di sepanjang karyanya yang berlangsung selama 4 dekad. Nama Bindu tercatat dalam nominasi Anugerah Filmfare sebanyak 7 kali, namun dia gagal memenangi anugerah tersebut. Bindu sebenarnya berasal daripada keluarga filem. Ayahnya bernama Nanubai Desai dan merupakan seorang produser filem. Ibunya pula bernama Jyotsna. Bindu dilahirkan di sebuah desa yang berlokasi di Valsad District di Gujarat. Bindu merupakan anak pertama daripada 8 adik-beradik. Bindu memiliki 6 adik perempuan dan seorang adik lelaki. Ayah Bindu meninggal ketika Bindu baru berusia 13 tahun. Ayahnya sempat berpesan padanya kalau ayahnya sudah tiada nanti, Bindulah yang harus menjaga semua adik-adiknya. Bindu menyadari tanggungjawabnya. Dia mulai menjadi model untuk pakaian sari dan dia juga mulai berlakon filem pendek. Filem Bollywood pertama lakonannya ialah filem yang berjudul Unpad yang rilis pada tahun 1962. Dalam filem ini Bindu berlakon menjadi anak kepada aktris Mala Sinha. Sewaktu membintangi filem ini, Bindu yang berusia belasan tahun mulai menjalin hubungan dengan jirannya Champak Lal Zaveri. Setelah itu dia berumah tangga dengan lelaki itu ketika usianya belum 20 tahun. Hampir semua orang dalam industri filem Bollywood tidak mengetahui kalau Bindu sudah berkahwin. Suaminya yang banyak membantunya mencapai cita-citanya menjadi terkenal dalam industri filem Bollywood. Hanya pada tahun 1969 barulah Bindu memulai karyanya secara resmi. Dia menandatangani 3 filem pada tahun 1969 iaitu filem Do Raste, Ittefaq dan Aya Sawan Jumke. Suaminya merasakan dia tidak perlu bekerja menjadi pelakon kerana mereka tidak menghadapi masalah kewangan. Namun suaminya memahami keinginan Bindu yang berminat menjadi pelakon filem. Selanjutnya pada tahun 1970, Bindu menandatangani kontrak membintangi filem Katti Patang. Filem ini rilis pada tahun 1971. Menerusi filem ini, buat pertama kalinya Bindu ditawarkan menjadi penari cabaret. Menurut Bindu, dia menerima challenge menjadi penari cabaret kerana sebenarnya dia terlalu mengidolakan aktris Helen yang merupakan penari cabaret terkenal dalam filem-filem Bollywood. Filem ini meledak di pasaran. Sejak itu Bindu merupakan salah seorang aktris yang menjadi pilihan kepada para pembuat filem yang ingin menampilkan adegan tarian cabaret. Bindu tercatat sebagai aktris ketiga di belakang Helen dan Aruna Irani yang juga merupakan sepupu Bindu yang selalu diberikan lagu untuk dinyanyikan sambil menari dalam filem-filem Bollywood. Sebenarnya guys, filem-filem awal lakonan Bindu yang tidak menampilkannya sebagai penari cabaret juga meledak di pasaran. Misalnya filem Ittefaq dan Do Raste. Bahkan akting Bindu dalam kedua-dua filem ini menyebabkan namanya termasuk dalam nominasi Anugerah Filmfare. Setelah berjaya dengan filem Katti Patang, Bindu membintangi banyak filem di antaranya Dushman, Garam Masala, Raja Jani, Joshila, Imtihan, Hawaz dan Dastan. Bahkan menerusi filem Dastan yang rilis pada tahun 1972, nama Bindu kembali termasuk dalam nominasi Anugerah Filmfare. Hal ini berlanjutan ke tahun berikutnya iaitu tahun 1973, nama Bindu kembali termasuk dalam nominasi Anugerah Filmfare kerana lakonannya yang cemerlang dalam filem yang berjudul Abhiman. Tidak hanya itu, filem ini yang menampilkan Amitabh Bachchan dan Jaya Bhatturi juga meledak di pasaran.
Pada tahun 1974, Bintu berlakon dalam filem Hawas dan juga filem yang berjudul Imtihan. Kedua-dua filem ini juga meledak di pasaran dan nama Bintu turut termasuk dalam nominasi untuk Anugerah Filmfare menerusi kedua-dua filem ini. Sementara pada tahun 1976, nama Bintu kembali termasuk dalam nominasi Anugerah Filmfare menerusi filem Arjun Pandit. Dan ini adalah kali terakhir nama Bintu termasuk dalam nominasi Filmfare. Bintu menjadi terkenal dengan melakonkan watak Shabnam atau Shabbo dalam filem Katipatang 1971. Dia juga terkenal dengan panggilan Mona Darling setelah melakonkan watak itu dalam filem Zanjir 1973. Bintu selalu dipasangkan dengan aktor Prem Chopra, di antaranya menerusi filem-filem Katipatang, Do Raste, Chupa Rustam dan Dastan. Bintu juga tercatat membintangi 13 judul filem bersama aktor superstar Rajesh Khanna yang dimulai dengan filem Do Raste yang rilis pada tahun 1969 hinggalah filem yang berjudul Ashikar yang rilis pada tahun 1986. Oleh kerana mengalami masalah kesihatan setelah keguguran kandungannya, maka pada tahun 1983, Bintu mengakhiri kerjaya aktingnya yang selalu melakonkan watak wanita penggoda dan penari kabaret. Walau bagaimanapun, dia tidak mampu berjauhan dengan dunia akting. Beberapa tahun kemudian, Bintu muncul kembali dalam filem-filem Bollywood tapi tidak lagi sebagai wanita penggoda. Sebaliknya, dia mulai melakonkan watak ibu mertua yang kejam atau makcik yang sinis. Misalnya dalam filem-filem Hero, Alag-Alag, Biwi Hoto Esi, Kishan Kanaya dan banyak lagi yang lain. Bintu juga sudah mulai mengurangi jumlah filem lakonannya. Dia juga mencoba untuk melakonkan watak-watak yang belum pernah dilakonkannya sebelum ini, iaitu watak komedi. Dia melakonkan watak sebegitu dalam filem Shola or Shabnam dan Ake. Bintu meneruskan lakonannya dengan watak-watak ringan yang lucu, misalnya dalam filem Hum Aapke Hai Kaun, Mehuna dan Om Shanti Om. Tentang kehidupan pribadinya, seperti yang kami katakan tadi, Bintu berumah tangga dengan jiran tetangganya yang bernama Champak Lal Zaveri. Bintu mengakui dia sebenarnya mulai jatuh cinta dengan lelaki itu sewaktu dia berusia 15 tahun. Pada awalnya, keluarga Bintu menentang hubungannya dengan lelaki itu, tapi kemudian mereka merestuinya. Walau bagaimanapun, rumah tangga Bintu dan suami tidak dapat dimeriahkan dengan tangisan bayi. Bintu sendiri dalam wawancara dengan pelbagai media mengatakan dia tidak akan mungkin menjadi ibu setelah mengalami keguguran kandungannya pada tahun 1977 yang lalu. Menurut Bintu, kandungannya sudah berusia 6 bulan ketika dia mengalami keguguran itu. Dia menjaga kandungannya dengan baik. Dia bahkan menolak tawaran membintangi filem ketika itu. Memang diakui Bintu, dia mengalami komplikasi ketika mengandungkan anaknya itu. Bintu juga mengatakan dia dan suami berusaha untuk menjalani proses bayi tabung uji. Dia dan suami terbang ke London untuk mencoba kaedah bayi tabung uji. Dia ditangani oleh Dr. Patrick Steptoe. Bahkan kata Bintu, dia dan suaminya berada di sana pada awalnya sebulan setengah tapi kemudiannya menjadi 3 bulan. Namun semuanya tidak membuahkan hasil. Dia kemudiannya diminta untuk terus menjalani kaedah itu di London dan dia diminta untuk tetap berada di sana selama setahun. Hal ini dirasakan mustahil oleh Bintu dan suami sebab dia dan suami terikat dengan komitmen lain. Selain bercerita mengenai dirinya yang tidak mungkin mengandung lagi, Bintu juga turut ditanyakan apakah suaminya tidak merasa cemburu bila melihat dia melakonkan watak wanita penggoda dalam filem-filem lakonannya. Maka Bintu menjawab, dia dan suami saling percaya satu sama lain. Kata Bintu, suaminya tahu bahawa dia mencintai suaminya dengan sepenuh hati. Justru Bintu bangga mendapatkan suaminya itu. Suaminya adalah insan yang bertanggungjawab di sebalik pencapaiannya dalam industri filem. Kata Bintu, selanjutnya suaminya tahu akan keinginannya yang besar untuk menjadi aktris. Justru dia berlakon dengan izin suaminya. Bintu juga mengakui dia tetap menjaga jarak dalam hubungannya dengan teman-temannya sesama pelakon. Suaminya selalu menemaninya ke mana-mana, termasuk pesta-pesta yang diadakan oleh teman-temannya dalam industri filem. Dia dan suami juga jarang berlama-lama di pesta-pesta tersebut. Bintu juga membukakan rahsia bagaimana dia menjaga bentuk tubuhnya supaya ideal sesuai dengan pekerjaannya sebagai aktris filem. Kalau dia akan menjalani syuting tarian, dia tidak akan menyentuh roti atau nasi sewaktu makan tengah hari. Dia hanya meminum jus dan makan buah-buahan. Dia juga selalu melakukan senaman yoga dan lain-lain senaman.
Bindu juga ditanyakan apakah dia tidak berkeinginan menjadi heroin dalam filem-filem Bollywood. Sejujurnya, kata Bindu, di awal kemunculannya dulu, dia juga sering bertanya kenapa dia tidak ditawarkan menjadi heroin dalam filem-filem Bollywood. Namun dia sudah tidak memikirkan hal itu lagi bila aktris Meena Kumari pernah memberikan pesanan langsung kepadanya sewaktu mereka sama-sama syuting filem di Mysore. Bindu melakukan syuting untuk filem Lagan 1971 dan Meena Kumari melakukan syuting untuk filem Pakizah 1972. Kebetulan mereka menginap di hotel yang sama. Meena ada menasihati Bindu dengan mengatakan jangan termasuk dalam perangkap untuk menjadi heroin filem. Kategori sebagai wanita penggoda dalam filem terbuka luas. Bindu yang memang berada dalam kategori itu akan menguasai kategori wanita penggoda dalam filem-filem Bollywood itu. Nasihat Meena Kumari itu menjadi panduan Bindu seterusnya. Bindu juga menceritakan bagaimana peranan wanita penggoda yang selalu dilakonkannya dalam filem-filem Bollywood turut mengganggu kehidupan hariannya. Di satu kesempatan, kata Bindu, dia dan aktris Rakhi Gulzar berpelukan di atas pentas dan dia mendengar ada audiens yang bertanya, kenapa Rakhi mau memeluk Bindu? Mereka fikir saya ini wanita yang jahat, kata Bindu. Walaupun sedih sering dipandang salah oleh audiens, namun Bindu tahu itu semua kerana aktingnya sebagai wanita penggoda dan perempuan jahat dalam filem benar-benar hidup. Waktu itu, para audiens tidak dapat membedakan antara akting dengan kehidupan di alam nyata. Sejujurnya, kata Bindu, dia adalah seorang wanita yang berhati lembut. Dia juga memohon maaf kalau pernah menyakiti perasaan siapapun. Dalam ramai yang membencinya kerana aktingnya sebagai perempuan jahat, ternyata ada juga yang tergila-gilakan Bindu. Mereka tidak tahu kalau Bindu sebenarnya sudah berumah tangga ketika usianya belasan tahun lagi. Kata Bindu, ada fansnya yang keterlaluan dan selalu mengirimkan surat padanya. Surat itu dituliskan dengan menggunakan darah lelaki itu sendiri. Dan lelaki itu siap memberitahukannya akan golongan darahnya. Ada pula fansnya yang ingin melamarnya. Fansnya itu menuliskan dalam suratnya, kalau Bindu muncul di balkoni rumahnya, maka lelaki itu menganggap Bindu membalas cintanya. Justru Bindu tidak lagi berani muncul di balkoni rumahnya. Guys, berikut fakta-fakta menarik tentang aktris Bindu ini. Bindu selalu menerima kata-kata yang memuji dirinya. Ada yang memuji matanya, ada pula yang memuji bentuk tubuhnya dengan mengatakan dia seksi. Namun Bindu tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap pujian sedemikian. Menurut Bindu, aktor Balraj Sahni juga pernah memuji Bindu dan mengatakan dia cantik seperti patung. Balraj Sahni juga memuji akan penguasaan sebutan bahasa Urdu Bindu. Aktor itu terkejut bila mengetahui Bindu adalah Gujarati. Kata Bindu, dia belajar bahasa Urdu dari ibunya, seorang artis pentas yang berasal daripada Hyderabad dan dibesarkan di tempat itu. Kata Bindu, dia mempelajari talafuz atau sebutan Urdu daripada ibunya. Bindu juga terkenal di kalangan teman-teman artisnya sebagai salah seorang aktris yang menjaga rapi penampilannya. Dia memiliki sendiri pendandan rambut, makeup artis, penjaga pakaiannya dan lain-lain keperluannya sebagai seorang aktris. Bindu juga ditanyai tentang aktor-aktor yang jauh lebih muda daripadanya seperti Salman Khan dan Shah Rukh Khan. Salman yang pernah berlakon bersama Bindu dalam filem Hum Aapke Hain Kaun, menurut Bindu orangnya terbuka dan bergaya. Sementara Shah Rukh Khan dan Bindu pernah berlakon bersamanya dalam dua filem iaitu Mehuna dan Om Shanti Om, dinyatakan Bindu sebagai agak pemalu. Bindu yang tidak memiliki anak merasa bahagia bila dapat menyayangi adik-adiknya dan anak-anak daripada adik-adiknya. Salah seorang adiknya berumah tangga dengan komposer Laxmikan daripada duo Laxmikan Pyarelal. Laxmikan juga menganggap Bindu bukan sebagai kakak iparnya tetapi sebagai ibu mertuanya. Fakta lainnya tentang Bindu, sebenarnya ayahnya ingin Bindu menjadi doktor. Namun semenjak di bangku sekolah, Bindu selalu terlibat dalam pementasan teater di sekolahnya dan selalu memenangi pertandingan akting. Kawan-kawannya mendorongnya untuk menjadi pelakon filem. Memang diakui Bindu, dia merupakan fans aktris Vaijayanthimala. Fakta lainnya tentang Bindu, sejak awal kemunculannya sebagai aktris, dia diberikan watak wanita penggoda. Dia menerima apa saja tawaran yang datang. Kata Bindu, dengan berlakon menjadi wanita penggoda, dia dapat semuanya, populariti dan juga wang.
dia langsung tidak terfikir untuk menjadi heroin dalam filem. Bintu juga dianggap berani kerana menerima tawaran menjadi wanita penggoda dalam filem Imtihan dan Hawas. Kedua-dua filem ini rilis pada tahun 1974, sedangkan dia sudah bergelar isteri daripada awal memasuki industri filem. Namun kata Bintu, dia berusaha menjadikan dirinya untuk tidak dieksploitasi oleh pembuat filem. Bintu bercerita pernah sekali dia menolak permintaan sutradara untuk meletakkan kamera di bawah sementara dia menari. Bintu merasakan hal itu akan menjadi adegan vulgar dan sudah pasti akan dipotong oleh lembaga penapis filem India. Fakta lainnya, Bintu selalu berpasangan dengan Prem Chopra dalam filem dan juga Amjad Khan. Namun nama Bintu tidak pernah dikaitkan dengan kedua aktor ini. Kata Bintu, dia berteman baik dengan Prem Chopra bahkan sampai sekarang. Prem itu orangnya suka bergurau, kata Bintu. Sementara dengan aktor Amjad Khan pun Bintu berteman baik. Bintu selalu mengatakan dalam semua wawancara dengan media bahawa dia berhasil menjadi aktris filem kerana dukungan suaminya. Tanpa suaminya, dia tidak akan mampu melakukan hal itu. Hal ini pernah menerima pujian daripada aktris Jaya Bachchan. Jaya mengatakan dia terlalu menghormati suami Bintu yang bersikap terbuka dan mendukung karya Bintu. Kini Bintu menikmati kehidupan yang tenang bersama suaminya. Kadang-kadang dia mengunjungi adik-adiknya. Bintu juga menolak tawaran daripada pihak TV. Dia suka menonton kembali filem-filem yang pernah dilakonkannya dulu. Kadang-kadang dia mengembara bersama suaminya. Memang diakui Bintu ada waktu-waktunya dia teringat kalaulah dia tidak kehilangan anaknya dulu-dulu, pasti kini anaknya itu telah dewasa. Namun kata Bintu, dia masih memiliki suaminya yang setia di sisinya. Tanpa suaminya, kata Bintu, dia bukanlah siapa-siapa. Okey guys, semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab pertanyaan anda yang ingin tahu tentang aktris Bintu yang akan berusia 82 tahun pada bulan April ini. Terima kasih kerana mengirimkan pertanyaan anda. Okey, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Selain ruangan komen di bawah, anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.